pada wabak COVID ini, perjumpaan tersebut telah ditangguhkan. Dan pada malam ini ucap utama bukan daripada saya. Pada pendapat saya, ucap utama adalah daripada Pak Chu dan kawan-kawannya. Dan kemudian saya dengar ujung saja ucapan Pak Chu tadi. Dan saya ucapkan takziah kepada Pak Chu dan kawan-kawan lain yang kehilangan rakan-rakan kerana meninggal dunia. Dan Pak Chu sendiri sibuk kerana urusan keluarganya, tetapi masih dapat berucap dengan jelas, ya, yang menunjukkan kekecewaan sebagai ahli parti, kekecewaan sebagai penyokong parti, kekecewaan sebagai rakyat yang telah diperintah oleh parti yang menjadi kerajaan di negeri Kelantan ini. Dan kekecewaan ini saya yakin dikongsi oleh ramai lagi rakyat Kelantan. Dan seharusnya, sewajibnya mereka bertindak untuk menegakkan apa yang benar tanpa mengira nama parti. Ayat yang saya bacakan tadi, firman Allah bahawa usaha ataupun tugas manusia, tugas orang mukmin yang sebenar ialah mengajak manusia kepada Islam, bukan mengajak manusia pada parti-parti, ya. Pokoknya adalah kepada Islam itu sendiri. Dan Islam mengatasi parti-parti. Tak boleh satu parti mengatakan dia Islam. Ya, Islam adalah Islam, parti adalah parti. Bila kita mengajak manusia kepada Islam dan disertai dengan perbuatan yang baik, perbuatan yang baik ini mengikut ukuran kedudukan seseorang. Seorang bapa, selain daripada amal soleh yang biasa, dia kena menjaga rumah tangganya, anak pinak dan isterinya, dan keluarga-keluarganya dan anak-anaknya dengan baik. Kalau dia jadi ketua kerajaan, jadi ahli esko, dia jadi pemimpin rakyat, wakil rakyat, maka dia kena beramal soleh sebagai esko, sebagai wakil rakyat, sebagai ketua kerajaan. Apa masalah rakyat, dia kena dengar dan kena ambil berat dan kena selesaikan. Dia kena bercakap jujur dengan rakyat dan tidak boleh menipu ataupun berbohong dengan rakyat. Dan kemudian ucapan orang ini, kata Allah, qala in wa qala innani minal muslimin, saya orang muslim, saya bukan orang PAS, saya bukan orang amanah, saya bukan orang itu. Itu yang kemudian. Yang nombor dua. Yang pertama, saya orang Islam dulu. Ya, tidak merujuk kepada mana-mana parti. Maksud saya ialah, kalau kita tinggalkan PAS pun, bukanlah bermakna kita tinggalkan Islam. Dan kalau kita jadi pemimpin PAS kerana Islam, kita kena menunjukkan keislaman kita itu dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita, dalam kuasa kita, dalam kita berkerajaan, kalau kita ada kerajaan macam PAS pada hari ini. Baik, pada perjumpaan 29 Oktober lepas, saya tengok ada spanduk, ya. Spanduk tertulis demo learning tak serupa dulu, ya. Tuan-tuan sekarang tak sama dengan dulu, ya. Dulu lain, sekarang lain. Saya kira moto ini sangat tepat. Kalau adik kakak di Kampung Repek ni buat moto ini, barang-barang moto ini lahir daripada hati nurani adik kakak sendiri. PAS yang disokong oleh tuan-tuan dulu lain daripada PAS yang ada pada hari ini. Ini boleh diukur oleh Pak Chu tadi, oleh ahli-ahli PAS sendiri, oleh rakyat Kelantan. Mereka sendiri boleh ukur PAS sekarang sama ataupun tidak dengan PAS yang dipimpin oleh Tok Guru Nik Aziz dulu, oleh almarhum Ustaz Fadil Noor dulu,
oleh Ustaz Yusuf Rawa dulu. Kalau tuan-tuan rasa lain, apa lainnya? Lainnya sampai ke mana? Sampai bertentangan dengan Islam, sampai meninggalkan prinsip-prinsip Islam, sampai berkompromi ataupun bertolak ansur dan menjual prinsip-prinsip Islam, sampai di mana perbezaan demol ni berbanding dengan dulu. Salah satu perkara yang saya nak tarik perhatian ialah Nabi kita SAW bersabda, tidak masuk syurga pemimpin yang meninggal dalam keadaan dia menipu rakyat dia sendiri. Kita ambil contoh dalam konteks ini bagaimana kerjasama di antara PAS dan UMNO. Sama ada kita pro kerjasama ini, menolak kerjasama ini adalah perkara yang kedua. Yang paling penting ialah selama ini, sebelum ini, kerjasama PAS dan UMNO telah wujud, tetapi dilakukan secara gelap. Tidak dimaklumkan kepada ahli-ahli PAS. Tidak mendapat persetujuan ahli-ahli PAS. Apabila ditanya, dikatakan tidak ada kerjasama PAS dan UMNO. Pemimpin PAS Kelantan, pemimpin PAS Pasir Mas yang dulunya duduk Rantau Panjang, tuan-tuan boleh dengar ucapan dia, apa dia kata mengenai dengan kerjasama PAS dan UMNO pada masa itu. Kata dia tak ada sama sekali. Kata dia yang kata macam itu adalah orang yang buat fitnah. PAS dengan UMNO tak kerjasama. Kemudian alih-alih selepas pilihan raya 2018, berlakulah kerjasama terbuka di antara PAS dan UMNO. Alih-alih orang PAS, pemimpin PAS atasan menerima kerjasama ini dengan alasan kepentingan Melayu dan Islam. Konon-kononnya hubungan ini telah dihalalkan kerana kepentingan yang lebih besar, keperluan yang lebih besar menjaga kepentingan Melayu dan Islam. Apa yang dulu kata tak ada, mereka sendiri telah telan. Dulu mereka beritahu ahli PAS tak berlaku, mereka pada hari ini telah menerima dengan senyum, menyanyikan lagu UMNO, berpeluk dengan UMNO, buat majlis dengan UMNO, bersama-sama menandatangani piagam dengan UMNO, menyokong UMNO, UMNO menyokong PAS dan seterusnya. Kemudian tak berapa lama, Masya Allah, Allah Maha Besar, kita boleh lihat hubungan PAS dan UMNO retak menunggu belah. Kita boleh lihat di Melaka, ya, di mana calon PAS bertanding menentang calon UMNO. Mana dia yang dikatakan kepentingan Melayu Islam yang tak boleh ditolak ansur dulu? Tiba-tiba yang dikatakan Melayu Islam itu bertanding lawan satu sama lain. Semata-mata kerana kita panggil ini gila kuasa. Ya. Semata-mata kerana gilakan kuasa, sanggup melakukan apa saja, menjual maruah parti, menjual prinsip Islam yang dipegang selama ini, dan juga menolak apa yang dia sendiri telah angkat, iaitu kepentingan Melayu Islam. Di Melaka, parti kerajaan lawan parti kerajaan. Tak pernah berlaku, ya. Sama-sama duduk dalam kerajaan, makan gaji, ambil duit daripada kerajaan, beli kereta besar dengan duit kerajaan, bukan untuk rakyat. Sama-sama dalam kerajaan, lawan sama sendiri dalam pilihan raya di Melaka. Lebih dahsyat daripada apa-apa pakatan, ya. Padahal mereka mengatakan Islam dan Melayu terancam, tiba-tiba mereka lawan sama sendiri di Melaka. Tetapi di peringkat kerajaan pusat masing-masing duduk dalam kerajaan.
tak tinggal kerajaan. Ya. Ini yang kita katakan gila kuasa. Dan kerana gila kuasa, sanggup jual prinsip Islam, sanggup jual prinsip parti. Dan apa jadi pada rakyat? Apa jadi pada Islam? Nama baik Islam telah rosak. Masa depan perjuangan Islam telah dihancurkan. Ya. Kedudukan PAS sebagai parti yang dihormati sudah tergadai. Rakyat tuan-tuan nilai sendiri. Ya. Nilai yang dekat dengan rakyat, yang dekat dengan tuan-tuan, apa yang tuan-tuan alami pada hari ini, yang tuan-tuan rasai. Yang besar-besar, macam hutang negara yang meningkat, macam penjenayah-penjenayah besar telah terlepas daripada hukuman, macam orang yang bawa lagi duit negara, mereka tak hilang apa-apa, kita saja yang rugi. Perbelanjaan-perbelanjaan besar dengan berhutang, menambahkan hutang yang boleh menghancurkan negara pada masa depan. Isu-isu yang tuan-tuan sendiri lihat, kalau dari kata-kata orang PAS, dulu tidak boleh tolak ansur dalam hal judi, tak boleh tolak ansur dalam hal arak. Tuan-tuan lihat sendiri apa yang telah terjadi. Saya tidak nak ulas, saya tidak nak panjangkan. Tuan, dari segi kebajikan rakyat, dari segi peluang pekerjaan, dari segi masalah sosial, dari segi bekalan air, dari segi cukai-cukai yang dinaikkan, dari segi keseluruhan kepentingan rakyat di Kelantan khususnya, tuan-tuan boleh rasa sendiri. Ya. Pada malam ini, gelombang yang pertama ini, insya-Allah yang diketuai oleh Pak Chu tadi akan diikuti oleh majlis-majlis yang sama di negeri Kelantan yang dikira kubu kuat PAS. Ya. Orang-orang di Melaka kena tahu rakyat Kelantan sendiri dah tolak PAS. Tak usahlah duk berangan-angan nak dapat sokongan rakyat Melaka. Ya, Pak Chu malam ini memulakan, dan sebenarnya kalau tidak ada SOP pandemik COVID, saya yakin gelombang penolakan oleh ahli PAS kepada parti mereka akan berjalan dengan besar. Ya, tetapi oleh kerana kita masih ada SOP pelbagai sekatan, kita boleh berjumpa secara maya saja pada malam ini, dan insya-Allah kawan-kawan yang lain daripada PAS di seluruh negeri Kelantan akan mengikuti jejak kawan-kawan kita di rantau panjang, sehinggalah dalam pilihan raya tadi Pak Chu kata pilihan raya akan datang. Pak Chu kata ya, saya bukan kata ya, Pak Chu kata, saya live malam ini ada keistimewaan. Rakyat Malaysia boleh dengar sendiri dari luahan hati rakyat Kelantan. Ya, dengar sendiri ya. Ini bukan rekaan, ini bukan drama ya. Ini adalah realiti yang dihadapi oleh rakyat Kelantan di bawah pemerintahan PAS yang telah gagal. InsyaAllah dengan cara ini kita boleh bangkit, membetulkan semula kepincangan di negeri Kelantan ini. Pada malam ini saya tidak nak ulas panjang lebar kerana masalah teknikal program kita pada malam ini. Saya ucap terima kasih pada Pak Chu, pada Dr. Shah, kepada pimpinan Amanah Rantau Panjang yang telah mendapat kepercayaan daripada ahli PAS untuk bersama-sama membawa perubahan dalam negeri dan negara kita. Semoga diberkati. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.